Bab dua orang yang belum muhsan, belum berkahwin secara sah, disebat dan dibuang negeri, yakni kalau mereka berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, sebatlah masing-masing daripadanya 100 sebatan. Sebatlah dengan 100 sebatan, hingga kepada firman-Nya, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Perkara itu diharamkan ataupun terhalang daripada orang-orang mukmin, tidak berlaku kepada orang-orang mukmin. Qala Ibn Uyainah ra'fatun iqamatul haddi. Ibn Uyainah berkata ra'fatun wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Apa makna ra'fatun itu? Iqamatul hadd, yani ra'fatun fi iqamatil hadd. Ada dalam setengah nuskha itu ada fi iqamatil hadd. Jangan kamu berasa kasihan belas terhadap mereka berdua untuk melaksanakan hukuman had itu, fi iqamatil had. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW memerintahkan berhubung dengan orang yang telah berzina tetapi dia belum lagi muhsan, supaya disebat 100 sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Qala Ibn Shihab wa akhbarani Urwah bin Zubair bahwa Umar bin Al-Khattab telah membuang negeri, yakni orang yang berzina. Thumma lam tazal tilka as-sunnah. Kemudian begitulah sunnah yang terus menerus berlaku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW memutuskan berhubung dengan orang yang berzina tetapi belum muhsan lagi, supaya dibuang negeri setahun, dan sebagai melaksanakan had ke atasnya, ataupun dalam setengah nuskhanya wa iqamatil haddi alaihi, bukan dengan dengan dibuang negeri setahun dan dengan dilaksanakan hukuman had ke atasnya, yang disebatnya. Bab nafi ahli al-ma'asi wal mukhannathin. Ini bab membuang negeri ahli al-ma'asi, ahli maksiat, yakni orang yang suka melakukan maksiat, wal mukhannathin, dan pondan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi SAW telah melaknat al-mukhannathin minar rijal, orang-orang lelaki yang berperangai seperti perangai perempuan, yakni pondan daripada orang lelaki, yang berkelakuan seperti orang-orang perempuan. Wal mutarajjilat minan nisa, dan orang-orang perempuan yang berkelakuan seperti lelaki. Wa qala, dan baginda bersabda, akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka daripada rumah-rumah kamu. Dan baginda telah mengeluarkan fulan dan telah mengeluarkan fulan. Bab man amara ghairal imam bi iqamatil haddi ghaiban anhu. Ini bab orang yang menyuruh selain imam melaksanakan hukum had dalam keadaan dia tidak ada bersamanya. Bab ini agak muskil sikit tajuk dia tu, sebab itulah cuba kita tengok nombor 13 Kirmani berkata fi hadha tarkib qalaq. Ada tak sedaplah susunan ayat dia tu, tak berapa dijelas, tak berapa jelas. Sepatutnya dia kata ditukar lafaz ghairu tu dengan dhamir. Dengan dhamir dia kata. Dengan mengatakan man amarahul imam, begitu.
Artinya imam itu jadi fa'il, bukan sebagai di tempat maf'ul, tidaklah. Man amara ghairal imam. Sepatutnya ghairah itu ditukarkan dengan dhamir. Man amarahul imam. Gitu sepatutnya. Ini bab orang yang imam menyuruhnya melaksanakan hukuman had, ghaiban anhu, dalam keadaan imam itu tidak ada. Dalam keadaan imam itu tidak ada, yang ketika dilaksanakan hukuman had. Kalau lagu tu terang, dia kata jadi dia tak puas hatilah kirmaninya. Tetapi ada orang lain pula, dia kata tak apa, dah lagu ni pun boleh juga, kita pakai dengan makna lagu ni. Sebab tadilah orang yang menyuruh selain imam supaya melaksanakan had, yang ini tidak semesti imam sendiri, suruh selain imam supaya melaksanakan had dalam keadaan dia tidak ada. Dalam keadaan dia tu tidak ada, yang ini imam tidak ada ke, ataupun dia tu sendiri yang menyuruh tu mana tidak ada ketika dilaksanakan had. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid bahawa ada seorang lelaki Arab telah datang kepada Nabi SAW ketika baginda sedang duduk. Dia berkata, wahai Rasulullah, putuskan di antara kami mengikut kitab Allah. Lawannya bangun, dia berkata, benar katanya itu, putuskan untuk kami wahai Rasulullah mengikut kitab Allah. Sesungguhnya anak saya ni menjadi pekerja kepada dia, menjadi pekerja kepada dia, yang ini mengambil upah daripada dia. Tiba-tiba dia tu maksudnya anak saya sanilah, berzina dengan isterinya, ini isteri tuan dia. Mereka memberitahu saya bahawa anak saya perlu direjam. Saya pun menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya perempuan. Kemudian saya bertanya ahli ilmu, mereka mengatakan bahawa anak saya perlu dikenakan 100 sebatan dan dibuang negeri 1 tahun. Faqala, maka baginda pun bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, pasti akan kuputuskan di antara kamu berdua mengikut kitab Allah. Adapun kambing dan hamba sahaya perempuan itu engkau dapat kembali. Dan anak engkau perlu dikenakan 100 sebatan dan dibuang negeri 1 tahun. Dan engkau pula wahai Unais, pergi kepada isteri dia ni, rejam dia. Faqada Unais pun pergi lalu merejamnya. Bab qaulillah, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanat almu'minat famimma malakat aymanukum. Sesiapa di antara kamu yang tidak mampu memberikan mas kahwin untuk berkahwin dengan orang-orang merdeka yang mukmin, orang-orang perempuan mukmin yang merdeka, maka bolehlah dia berkahwin dengan hamba sahaya. Ghaira musafihatin, dengan tidak bersundal, dengan tidak melakukan perbuatan curang, yakni berzina, zawaniyah, tidak sebagai berzina. Wala muttakhidati akhdan, dan tidak dengan mengambil orang-orang lelaki sebagai teman, ataupun sebagai orang yang hidup dengan pergaulan bebas lah, bersama-sama tu, tanpa dia menjadi suami. Tidak begitu. Babun, kalau hamba perempuan berzina. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hamba perempuan kalau berzina dan dia belum muhsan. Baginda menjawab, kalau dia berzina kamu sebat, kemudian kalau dia berzina lagi kamu sebat lagi, kemudian kalau dia berzina lagi
kamu sebat lagi dia. Kemudian kamu jual hamba itu walau bidhafirin, walaupun dengan tali yang dipintal daripada rambut, tali yang dibuat ataupun yang dipintal daripada rambut. Wa qala Ibnu Syihab berkata, saya tak pasti selepas yang ketiga kali ke ataupun yang kali yang keempat itu Nabi SAW suruh jual tadi itu. Babun la yutharrib ataupun la yutharrab 'ala al-amah idza zanat wa la tunfa. Ini bab tidak boleh dicerca, tidak boleh disebut-sebut, diungkit-ungkit lagi terhadap hamba apabila dia telah berkahwin, dan tidak boleh dibuang negeri hamba itu, yakni setelah dia menjalani hukuman had. Tak boleh lagi diungkit-ungkit ataupun dicerca dia. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila hamba perempuan berzina dan terbukti memang dia berzina, maka hendaklah dia menyebatnya. Dan dia tidak boleh menyebut ataupun mengungkit ataupun mencerca dia. Kemudian kalau dia berzina, yakni lagi, maka hendaklah dia menyebatnya. Wala yutharrib, dan dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang buruklah, tidak boleh mencercanya. Kemudian kalau dia berzina lagi buat kali yang ketiga, maka hendaklah dia menjualnya. Walau bihablim min sya'ar, walaupun dengan seutas tali daripada rambut. Tabahu Ismail bin Umayyah, menjadi mutabi' kepadanya, yakni kepada Laits, dalam meriwayatkan dari Sa'id dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ahkami ahli dhimmah, ini bab hukum ahli dhimmah dan ihsan mereka. Idza zanau, kalau mereka berzina. Ini bab hukum ahli zimmah dan bagaimana dikira muhsan atau tidaknya mereka kalau mereka berzina. Warufi'u ilal imam, dan kes mereka diangkatkan kepada imam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dari Asy-Syaibani, beliau berkata, saya telah bertanya Abdullah bin Abi Aufa tentang rejam. Beliau menjawab, Nabi SAW telah merejam. Saya pun bertanya dia, adakah sebelum surah Nur atau selepas surah Nur? Beliau menjawab, saya tak pasti. Tabahu Ali bin Mushir. Ali bin Mushir menjadi mutabi' kepadanya, kepada Abdul Wahid, ini perawi itu. Dan Khalid bin Abdullah dan Muharibi Ubaidah, beberapa orang itu menjadi mutabi' kepada dia dalam meriwayatkan daripada Asy-Syaibani. Wa qala ba'dhum Al-Maidah, ada di antara mereka yang menyebutkan Al-Maidah, tetapi yang pertama tadi yang menyebutkan Nur, surah Nur itu yang lebih sahih. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahawa beliau berkata, orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan bahawa ada seorang lelaki di antara mereka dan seorang perempuan telah berzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, bagaimana kamu dapati dalam Taurat berhubung dengan rejam? Mereka kata, kami memalukan mereka dan menyebat mereka. Mereka disebat. Yang ini kami melaksanakan hukuman ke atas mereka dengan memalukan mereka dan dengan menyebat mereka. Abdullah bin Salam berkata, kamu dusta. Sesungguhnya di dalam Taurat itu ada ayat rejam. Mereka pun membawa Taurat dan membukanya. Salah seorang daripada mereka meletakkan tangannya di atas ayat rejam itu, lalu dibacanya ayat yang sebelumnya dan yang selepasnya. Abdullah bin Salam pun berkata kepadanya, angkat tanganmu itu. Dia pun mengangkat tangannya. Rupa-rupanya di situ ada ayat rejam.
Qalu, mereka pun berkata, betul dia, benar dia, yakni Abdullah bin Salam, wahai Muhammad, memang di dalamnya ada ayat rejam. Rasulullah SAW pun memerintahkan supaya mereka berdua direjam. Maka direjamlah mereka. Saya lihat si laki-laki itu membongkok ataupun menyelamatkan, melindungi perempuan tadi, untuk memeliharanya, melindunginya daripada batu, jadi daripada terkena batu yang dilontar itu. Bab idza rama imra'atahu atau imra'ata ghairihi bizina. Ini bab kalau seseorang menuduh istrinya atau istri orang lain berzina di hadapan hakim dan orang ramai. Adakah hakim perlu menghantar orang kepadanya, yakni kepada perempuan itu, untuk ditanya tentang tuduhan itu, tentang apa yang dituduhnya itu? Diriwayatkan dari Abi Hurairah lagi dan Zaid bin Khalid. Tadi jugalah ada dua orang pergi mengangkat kes lah, bawa kes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya kata, putuskan di antara kami mengikut kitab Allah. Hak seorang lagi kata, dah hak ni lebih cerdik berbanding yang seorang lagi tu. Benarlah wahai Rasulullah, putuslah di antara kami ni, putuskan hukuman mengikut kitab Allah, dan izinkan untuk saya bercakap. Nabi SAW pun kata, cakaplah. Dia kata, anak saya ni jadi pekerja dia. Qala Malik, Malik menghuraikan, Imam Malik lah menghuraikan, ni tengah ni, menghuraikan makna asif tu. Asif itu maknanya ajir, yang mengambil upah lah. Fazana bimraatihi, lepas tu dia berzina dengan isteri dia ni. Mereka pun cerita kepada aku bahawa anak aku kena rejam. Aku pun lepas pada tu tebuhlah dengan 100 ekor syatin, tadi ghanam, ni syat, biri-biri, wa bijariyatin, dan seorang hamba saya perempuan. Kemudian saya pun tanya ahli ilmu, fa akhbaruni, mereka mengatakan anak aku kena 100 sebatan dan dibuang negeri 1 tahun. Yang kena rejamnya ialah isteri dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, ingatlah ataupun dengarlah, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, pasti aku akan putuskan di antara kamu berdua mengikut kitab Allah. Adapun kambing engkau dan hamba perempuan engkau dapat kembali. Dia pun, Nabi SAW pun menyebat anaknya 100 sebatan dan membuang negeri selama setahun. Dan Nabi SAW memerintahkan Unais al-Aslami supaya pergi kepada isteri yang seorang lagi. Kalau dia mengaku, rajamaha, dia rejamlah. Farjumha, dalam satu nuskah lagi, farjumha, kamu rejamlah. Fa'tarafat, perempuan itu pun i'tarafat, mengaku, maka direjamlah dia tu. Bab man addaba ahlahu aw ghairahu duna sultan. Ini bab orang yang mendisiplinkan ahli keluarganya ataupun orang lain duna sultan, bukan sultan, ataupun tanpa mendapat keizinan sultan. Abu Sa'id meriwayatkan dari Nabi SAW, kalau seseorang itu bersembahyang, lalu ada orang nak lalu di hadapan dia, nak melintas dia, faliyadfa'hu, maka hendaklah dia menolaknya. Kalau orang itu enggan, dia boleh melawannya. Wa fa'alahu Abu Sa'id, dan Abu Sa'id melakukan begitu. Yani kalau orang lalu depan dia buat lagu tu. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, Abu Bakar
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang meletakkan kepalanya di atas pahaku. Faqala, dia berkata, engkau telah menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang ramai di sini, dan mereka tidak berada di tempat yang ada air. Dia kata macam-macam lah kepada aku. Wa ja'ala yat'unu bi yadihi fi khasirati, dan dia pun mula menyucuk dengan tangannya di pinggangku. Wala yamna'uni min at-taharruk, tidak ada sesuatu yang menghalang aku daripada bergerak selain daripada kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat tayammum. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah lagi, dia berkata, Abu Bakar datang, lalu dia memukul aku dengan kuat sekali. Wa qala habastin nas fi qiladatin, engkau telah membuat orang berhenti di sini kerana kalung, kerana seutas kalung. Fabiyal maut, hampir mati aku kerana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kedudukan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pahaku itu, dan dia telah betul-betul menyakitkan aku. Nahwahu serupa dengan hal tadi juga. Nahwahu, riwayat ini serupa dengan hal tadi juga. La kaza ialah wa kaza, makna dia sama. Jadi memukul lah. Sekat dulu. Baiklah, kita tengok semula. Babun al-bikran. Ini sampai kepada orang yang belum berkahwin secara sah, ataupun orang bukan muhsan yang berzina, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Hukumnya seperti yang disebutkan di sinilah. Yujladan, disebat. Kedua-duanya disebat. Kedua-duanya disebat. Kalau kedua-duanya itu bukan muhsan. Tapi kalau salah seorang muhsan, hak muhsan itu tidak kena sebat, kena rejam. Sebagaimana dalam cerita hak sani, yang kita sudah terjemah dah sani. Anak dia tu jadi koli kawan tu, berzina dengan isteri dia. Isteri dia Nabi suruh rejam, dan anak dia tu, orang lelaki tu, jadi kuli tu, jadi pekerja kawan tu, dia suruh sebat. Itu hukumnya. Tetapi kalau kedua-duanya bikir, yakni belum berkahwin secara sah, belum muhsan, yujladan, disebat kedua-duanya, wayun fayan, dan dibuang negeri. Dibuang negeri. Ni tajuk ni Imam Bukhari buat ni, dia melera kepada dua pendapat. Dua pendapat. Satu mengatakan begitulah, dia kena sebat, lepas tu salah lagi ada, kena buang negeri setahun. Kena buang negeri. Sini tak sebutlah, tapi dalam hadis bawah ni setahun. Kena buang negeri tu setahun. Lepas tu dia buat mari ayat, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Dia nak mengisyaratkan kepada satu lagi pendapat ulama yang mengatakan hak ni dia kena sebab saja, satu. Buang negeri itu tidak. Buang negeri itu tak kena. Sebab apa? Dalam Quran tak sebut. Lepas tu hak dalam hadis ni lagu mana? Kalau kita nak terima pun, kita terima ini sebagai siasah. Siasah untuk maslahah. Maslahah. Kerana sesuatu maslahah, bukan sebagai hukuman had. Hukuman hadnya ialah setakat hak tersebut dalam Quran itulah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Hak tu saja. Hak buang negeri setahun itu bukan hukuman had, tetapi termasuk dalam hukuman di bawah siasah ataupun maslahah. Ini pendapat yang kedua. Hingga kepada wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ini panjanglah ceritanya. Kita pun tidak nak huraikan, nak tafsir hal tu.
Yang ni ayat tu sampai ke situ lah, sampai ke situ. Padahal walaupun dalam ayat yang sama, tetapi cerita tu cerita lain-lain pula. Bukan cerita berkenaan dengan orang berzina. Ni tidak. Cerita berkait dengan masyarakat pula. Tu kita tidak nak lah tu. Lepas pada tu dia kata Ibnu Uyainah kata ra'fah. Apa makna ra'fah? Ra'fah iqamatul had. Tidak apa jelas kalau kata iqamatul had. Yang ni kita kena pakai satu lagi nuskah yang ada sebut tu kecil dia buat tu fi iqamatul had. Yang ni dalam melaksanakan hukuman had itu jangan ada rasa belah kasihan. Walaupun teruklah nampak tu. Tak kira. Begitu. Kalau kita tengok dulu kali jumpa. Di mana kita jumpa tadi? Sini-sini pun dia ada bawah ni. Tapi tidak panjang lah sebab dulu ada dah. Fi tawdih fil hadith taghribul bikr ma'al jald wa huwa hujjatun ala Abi Hanifah. Qultu Abu Hanifah yahtajju bi zahir al-Quran fa innahu la nafya fihi. Ya rekahlah. Mana di antara yang berpendapat tidak perlu dibuang negeri ni Imam Abu Hanifah lah. Sebab tu Imam Bukhari buat mari dalam tajuk dia tu satu al-bikran yujladan wa yunfayan. Waktu sebahagian dia melera pendapat satu golongan ulama. Termasuklah Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain mengatakan lagu itulah kena buang negeri. Imam Abu Hanifah dia pegang ni az-zaniyatu waz-zani. Sebab tu Imam Bukhari buat mari ni. Buat mari ni. Tak ada sebut buang negeri tu. Lepas tu kita tengok banyak hukuman zina ini dalam sejarahnya dilaksanakan, tapi tidak dalam kesemuanya itu dibuang negeri itu ada tak ada. Hak pasti adanya kalau hak bukan muhsan ni lah 100 sebatan. Hak tu lah dikira sebagai had. Hak buang negeri itu dia nak kira mana? Dia kira sebagai siasat maslahah. Apa masalahnya? Masalahnya banyaklah. Di antaranya yang besar, walaupun Nabi SAW kata dah tak boleh kita nak cerca, nak kata apa-apa kepada orang yang berzina yang sudah menjalani hukuman had itu, tak boleh kita nak kata apa-apa dah. Kena duduk senyap, tak boleh kata apa-apa. Tetapi orang ni macam-macam. Macam mana kita nak sekat mulut orang? Kalau dia tak kecek depan pun dia kecek belakang. Ini boleh menyebabkan jadi malu keluarga. Begitu juga orang itu sendiri yang dikenakan hukuman had itu boleh jadi timbul macam-macam pula perasaan dia. Untuk kebaikan semua pihak, dia letak lain tempat orang tak kenal. Itu masalahnya. Dan itu tujuannya. Itu tujuannya. Tetapi ada juga hukuman hak perempuan ni di sini kedua-duanya disebat dan dibuang negeri. Tapi di zaman Sayyidina Umar dengan mesyuarat sahabat-sahabat
Kalau perempuan ni kita pergi hantar jauh, boleh jadi timbul macam-macam fitnah pula. Sayyidina Umar tidak hantar. Maknanya ini tidak mesti. Kalau mesti sebagai had, tak boleh tinggal lah. Kena buat sama. Mana ada gitu berlaku. Lepas pada tu hingga kepada firman-Nya. Ini ada kaitan dengan cerita ni lah, walaupun tidak secara langsung berkenaan dengan zina, tetapi nak ceritanya az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'min. Itulah dia nak cerita berkait dengan masyarakat ni. Kalau kita kata ini sebagai cerita, bermakna la yankihu, tidak boleh atau tidak mahu. Tidak mahu. Orang yang berzina tidak boleh berkahwin, kecuali lelaki tidak boleh berkahwin dengan perempuan yang berzina. Kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan musyrikah. Gitu aja. Hak lagi, perempuan yang berzina tidak dikahwini, tidak boleh dikahwini kecuali oleh lelaki yang berzina ataupun oleh lelaki musyrik. Perkara itu diharamkan kepada orang-orang mukmin. Apa maknanya? Sebab tu kata kalau kita pergi situ panjanglah pula, cerita lain lah pula. Bab tafsir pula. Tidak nak pergi situ lah. Tidak nak pergi situ. Cuma secara ringkasnya di sini apa Allah SWT sebut ni, maksudnya tidak boleh berkahwin tu bukan makna tak boleh langsung, tidak berlaku, tidak. Nak boleh terima, hak nak boleh terima, hak jenis tu. Gitu rekah-rekah cerita lah tu. Kalau mengikut Ibnul Qayyim ke apa tu, dia tafsir gitu. Yani hak boleh terima orang perempuan yang jenis tak baik ni, orang lelaki lagu mana, hak jenis tu jugalah gitu. Kepada mukmin hak sebenar, hak molek, kalau dia ni tidak kaki, orang perempuan lah kita, dia tak say. Kalau nak jadi bini dia tu jenis kose-kose gitu. Maksud di sini dia nak cerita kenyataan. Orang yang bersih, yang suci, dia tak say. Tetapi orang hak kotor, orang hak memang dia berkelakuan gitu, dia boleh terima, gitu ya sejarah mereka. Qala Ibn Uyainah ra'fah fi iqamatil hadd. Lepas tu dia marilah hadis ini, Nabi SAW memerintahkan berhubung dengan orang yang berzina yang belum muhsan lagi supaya disebak 100 sebak dan dibuang negeri setahun. Ulama-ulama yang pakai lagu tu dia pakai hadis ni lah, hadis ni. Bagi mereka sebagai had jugalah. Buang negeri setahun tu pun termasuk dalam had juga. Tapi Imam Abu Hanifah terima juga hadis ni. Cuma dia kata hak buang negeri setahun itu tidak sebagai had. Tidak sebagai had. Lepas tu dia amari hak asar Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar pun buang negeri juga. Kemudian begitulah yang berlaku sunnah. Hak kebiasaan yang berlaku begitu. Yang dari segi hikmah dan maslahah dia molek buang negeri lah. Lepas tu Nabi SAW, Rasulullah SAW memutuskan tentang ataupun berhubung orang yang berzina yang belum muhsan lagi supaya dibuang negeri setahun dengan melaksanakan had ke atasnya. Dia pegang had ni lah, yang ni sebagai melaksanakan hukuman had ke atasnya. Buang negeri itu masuk dalam had ni sebab dia pakai bi iqamati.
Bi iqamatil haddi alaihi. Buang negeri itu pun dikira sebagai sebahagian daripada hukuman had juga. Tetapi hak tak diterima tu dia kata riwayat ni tidak jelas. Bukan dalam semua riwayatnya dengan ba begitu, tetapi ada juga dengan waw. Dengan apa ni? Binafi amin wa iqamatil haddi alaihi. Nafi amin itu buang negeri setahun. Hak tu bukan had. Dan dengan melaksanakan had, hak sebab 100. Sebab dia ataf dengan waw, menunjukkan lain-lain tu, mughayarah tu. Ini hakikatnya buang negeri setahun tu bukan had lah. Dah hak ni hak lagi ni had dah. Hak tu bukan had lah. Dia sebab ataf dengan waw itu dia yaqtadil mughayarah. Tak serupa, bukan hakikat tula. Dia pakai gitu. Sebab itu kita tak boleh kata had hak buang negeri tu. Sebab hak hadnya hak kemudian. Hak kemudian tu kemudian had. Hak 100 sebatan tu hak sebut dalam Quran. Bermakna hak sebelum pada tu bukan hak. Orang hak kata hak ni sebagai hak ni dia pakai ba di sini. Itulah punca dia. Bab nafi ahli al-ma'asi wal mukhannathin. Ini bab buang negeri. Jadi buang negeri ni bukan khusus dengan orang yang berzina, yang bukan muhsan sahaja, tetapi macam-macam lagi yang lain, termasuk orang yang melakukan maksiat, pondan. Hak tu pun buang negeri juga. Buang negeri juga. Lepas tu dia bagi riwayat Ibnu Abbas ni. Nabi SAW melaknat. Laknat ni maknanya dosa besar lah, tak molek sangat lah. Tetapi kalau semula jadi dia tu jadi macam perempuan, percakapan dia tu, gerak-geri dia tu, hak tu kita nak ada. Hak tu tidak termasuk dalam laknat ni. Hak ni hak pisah memang nak jadi. Ada sikit-sikit tu, lepas tu biar kau jadilah. Hak lagu tu tak boleh. Ada dah tu, lepas tu pakai pula dengan pakaian perempuan dan seumpamanya. Hak perempuan tu pakai pula seperti pakaian lelaki. Hak lagu tu tak boleh. Tapi kalau dia ada sikit-sikit lah, kita kata gaya dia tu, tu tidak termasuk dalam kena laknat ni, tak berdosa. Hak tu nak warna, memang kejadian asal dia. Tapi dia tak boleh tu tak boleh. Kena baiki, pisah, usaha biar jadi supaya asal. Sebab kejadian dia asal. Nabi SAW kata keluarkan mereka itu daripada rumah kamu. Dulu kita sudah jumpa ada pondan. Di zaman Nabi SAW tu duduk bercakap-cakap dalam rumah Nabi SAW. Nabi suruh keluar. Kalau di rumah orang lain pun dia kata jangan pergi masuk. Sebab dia tu hakikatnya lelaki. Walaupun dia tu macam perempuan, kita tak boleh biarkan dia duduk gaul dengan perempuan, tak boleh. Ini perintah Nabi SAW. Tetapi di sini dia suruh keluarkan daripada rumah. Nafi ahli al-ma'asi. Makna buang ni, buang boleh jadi buang negeri, boleh jadi buang daripada rumah, boleh jadi buang kawasan. Sekadar gitu masing-masing tengok keadaan. Tengok keadaan. Dan Nabi SAW telah mengeluarkan fulan dan telah mengeluarkan fulan. Jadi ada beberapa orang yang Nabi SAW telah keluarkan. Di antara yang dikeluarkan buang negeri lah, letak lain, kawasan lain, iaitu dalam Asyir ni dia ada tulis bawah sekali, namanya Mata'. Di antara Mata' seorang lagi namanya Hid. Ini boleh dikeluarkan, boleh dibuang daripada keadaan yang tidak sesuai dengan dia lah. Buang tu boleh jadi bawa pergi tempat pemulihan ke gapo, itu termasuk buang lah belaka tu. Buat lari daripada tempat asal dia. Sekiranya ada sesuatu yang tidak baik lah, ataupun dengan maksud nak memulihkan dia, itu pun termasuk dalam buang belaka. Bukan buang tu dengan maksud nak menghina dia, nak suruh rusak lagi, tidak maksud. Buang ni untuk kebaikan.
Sebab tu dalam Hasyiah ni nombor 12, dia kata setengah-setengah ulama mengatakan tak boleh dibuat negeri, dia halal. Tak boleh orang panggil halal lah, kita kata halal. Buat negeri kecuali 3 orang. Iaitu yang pertama zanin, orang berzina. Hasan ni lah berzina sana. Dan pondan. Dan yang ketiganya muharib. Yang ni hak jenis memberontak. Pemberontak. Boleh halal juga daripada kumpulan dia. Buat dari dia tu daripada lingkungan dia. Pergi letak lain boleh. Lepas tu dalam Hasyiah dia kata mukhannas ni idza kana yu'ta, kalau dia didatangi, rujima ma'al fa'il ahsana aw lam yuhsana inda Malik. Kalau dia jadi pondan tu pondan lelaki lah, mukhannas tu orang lelaki asalnya, jadi super perempuan. Kalau dia didatangi itu maksudnya dia diperlakukan dia tu sebagai perempuan lah. Diperlakukan dia tu sebagai perempuan. Melakukan hubungan sumbang lah. Direjam bersama dengan pelakunya. Sama ada muhsan ataupun tidak, kedua-dua mengikut Imam Malik. Syafi'i kata kalau bukan muhsan maka kena had. Begitu juga di sisi Malik, kalau kedua-duanya kafir ataupun hamba kedua-duanya. Itu pendapatlah. Tetapi Imam Abu Hanifah kata tak kena had, hanya dikenakan ta'zir ke atas orang lagu ni. Tidak dikenakan had sebagai had, tidak, sebab tidak jelas. Hak ni nak kata berzina, tidak, zina lagu lain. Tak termasuk dalam takrif. Zina ni lelaki dengan perempuan. Ni walaupun dia pondan, dia tidak perempuan. Sebab itu Imam Abu Hanifah ni kalau kita perhati, kalau dalam bab had ni cermat banyak. Dia lebih cermat. Banyak lepas lah. Sebab apa? Dia asasnya idra'ul hudud bisyubhat. Dia pegang tu, elakkan hukuman had dengan ada syubhat. Ni syubhat tak jelas ni. Adakah pernah Nabi SAW buat lagu tu? Tak. Ada tak? Tak boleh. Dia kata la hadda fi. Hak adanya hanya ta'zir. Ta'zir saja. Dan adalah banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Tetapi secara kasarnya gitulah. Walau bagaimanapun kena ta'zir lah. Ta'zir maknanya dengan cara mendisiplinkan dia lah. Menghukum dia dengan hukuman yang lain. Kalau sebab pun boleh jadi, boleh juga, tapi tak bolehlah lebih daripada hukuman had. Babu man amarahu al-imam bi iqamatil had ghaiban anhu. Hak tu lebih sedap, seperti kata Kirmani itulah. Orang yang disuruh oleh imam melaksanakan hukuman had dalam keadaan imam tak ada sekali dengan dia. Yang dia ketika melaksanakan hukuman had, boleh ke tidak? Boleh. Yang ni tidak syarat imam itu dia apabila dia perintahkan hukum supaya dilaksanakan hukum itu, dia kena ada sekali. Dia kena tengok pakai kesuk. Tak mesti. Begitu juga hakim kau siapa kau, tak mesti dia tu sendiri tengok. Yang mestinya kena berjalan dengan betul. Jangan ada sebarang kekeliruan, jangan ada. Lepas tu dia amarilah hak ni, cerita hak ni lah. Berapa kali dah kita jumpanya, tengok mari. Hak cerita orang tu berzina dengan bini tuan dia. Hak tempat dia kerja tu. Dalam hadis ini Nabi SAW suruh Unais tu pergi pada perempuan. Lepas tu rejamlah kata dia. Kalaulah dia mengaku, rejam. Tak ada sebut kata mu kena mari kat aku. Jangan buat mana-mana. Aku kena ada sekali. Tak ada kata lagu tu. Berarti imam itu ghaiban anhu. Imam tak ada situ. Cuma dia suruh. Tidak semesti dia kena buat sendiri. Dia boleh suruh orang lain. Suruh orang lain boleh. Tetapi keputusan tu kena daripada dia. Kena daripada dia.
Orang lain tak boleh, sewena-wena tak boleh. Yang nak melaksanakan itu tak apa orang lain. Dia tak ada pun, hakim tak ada pun tak apa. Inilah Imam Bukhari ambil buat tajuk ni, dia tengok sini lah. Nabi SAW suruh saja. Dan tak ada sebut pun dalam hadis ni Nabi SAW ada sekali, tak ada. Tapi perintah tu daripada Nabi SAW lah. Bagi orang-orang yang tidak faham, dia kata hadis ni mudah. Nabi SAW orang kata lagu tu, dia suruh pergi tak berjalan lagu tu. Terlalu mudah. Kenapa tu? Tidak lagu tu. Sebab itulah hadis ni kadang-kadang orang yang tidak faham, dia ingat super book lain. Pakai ambil baca super Nobel gitu. Pocelping baca lagu tu. Tak boleh. Lepas tu kat pula keliru nak jadi anti hadis, tak tu pasal. Hak ni pun ramai anti hadis, dia nafikan hadis ni, kata apa lagu tu. Dia tidak faham kaedah hadis ni. Kadang-kadangnya ada hadis yang mukhtasar, ada hadis yang ringkas. Banyak tempat dia ringkas, dia peringkat. Sebab terutama Imam Bukhari memang banyak benar lagu tu. Dia ambil sikit, hak panjang ada satu tempat dia sebut. Tu lengkap boleh. Kena tengok belakang lah di semua tempat. Tak boleh kita tengok setempat tu, dah lah kita tak baca habis, kita tak ngaji, kita nak buat kesimpulan sendiri. Lepas tu kita nak hukum Bukhari dan semua sekali, Islam semua sekali. Tak patut lagu tu. Kalau benda lain kena ngaji berjuru benar, baru boleh kita terima pendapat ni. Apa hak ni sebarangan orang boleh? Tak sepatutnya. Kalau hak lain kita boleh terima lagu tu kan. Bukan sebarangan orang boleh membuat keputusan, kena hakim, kena orang ngaji undang-undang sekian-sekian tahun sekurang-kurangnya. Apa yang kita boleh terima hak tu? Hak ni kalau orang hak ngaji ayat kita tak sedengar. Nak pakai awak cara pandai cara kita. Kalau gak lain Nobel ke sajak ke kita nak hurah cara kita, biar lari berapa ribu batu pun daripada tuan asal dia. Tak apa hak tu boleh kira, tak apa. Tuan dia marah pun ikut dia. Kita faham lagu tu, tak apa. Tapi kalau hadis tak boleh, Quran tak boleh, bahaya ke diri sendiri. Bahaya ke diri sendiri. Sebab itulah orang-orang ni banyak dia jadi teruk kan. Sebab tu tak ngaji molek. Kalau ngaji pun dia puasa cukup dah. Itu sebab tu orang-orang dulu dia penting benar, tak boleh dia kena ngaji sampai habis, kulit ke kulit. Takut-takut. Sanilah hak kita jumpa tu lagu tu. Kalau dengan ngaji tu, guru tu dia royak molek lah. Lepas tu dia akan jumpa lah hak tempat hak panjang tu, hak rekah tadi. Dia royak tempat rekah. Orang lain ni dia tidak ngaji lagu tu. Tidak ngaji lagu tu. Itulah kelemahan sistem learning. Kelemahan sistem learning. Terutama kalau mengaji agama ni, banyak benar lah lemah. Sehingganya kalau orang ngaji syariah, tak usah tanya hadis dia, tak erti ke satu. Kalau orang ngaji hadis pula, tak erti ke lain. Kalau orang ngaji usuluddin dia, ke lain tak erti. Teruk tu sistem tu. Kira nak cepat habis. Orang zaman dulu tidak lagu tu, dia nak alim sungguh, dia nak bertanggungjawab sungguh. Dengan nahunya, dengan gaponya ngaji belaka, baru bertanggungjawab. Pasal ni lah misalnya kita kata bi iqamatil haddi alaihi, kita tak faham lah. Hak tu kata wa iqamatil haddi alaihi, orang ni dia pendapat dia lagu ni pendapat kok mana ni mari mana situ mari. Enggak, kalau tak faham wa atas dengan wa tu pun tak faham kan lagu mana nak tak boleh. Dia kena faham hak tu dulu, barulah boleh. Kalau tidak keliru. Sebab itulah mana-mana pun dia ada kerajaan kuat kuasa. Kalau ubak, kalau lok kau orang, dia dakwa ubak dia ni molek, jual, nipu orang. Betul, segar sungguh sekali makan tu. Segar, tak ngatuk. Kesal dia tu orang kena ambil kira, kata kesal dia tu. Dia tak ambil kira, kira boleh pitih ke dia. Macam-macam boleh berlaku. Dengan sebab itu molek ada kawalan, supaya orang lebih bertanggungjawab. Begitu juga dalam hak agama ni. Kalau hak tak erti kok, mengajar ikut dah.
Lepas jadi lagu mana? Itu masalahnya. Hak ni dia tidak kata seperti mana hak lain-lain. Kalau kita tengok setepak, tak ada nampak tak ada nampak penjelasan tu jelas molek tak. Seperti yang kita sudah minggu dulu sudah bincang dah. Masalah orang nak boleh kerja, nak boleh kau gitu gini. Bukan senang. Tetapi setepak kalau kita tengok setepak tak jelas mana. Kalau dalam hadis, ulama tu faham. Dia waktu baru jelas molek nampak. Kalau lagu ni caranya. Baru jelas molek. Kita hak tidak faham ni nak main-main gitu tak boleh. Tak boleh. Kita nak kata Islam ni apalah. Macam-macam lah. Kalau hak perempuan tu pula, hak pembebasan wanita tu pula. Orang lelaki boleh 4 orang. Orang perempuan kalau 8 pun tak boleh jadi saksi zina. Lagu mana? Islam ni mana buat orang perempuan dia nombor 2. Diskriminasi lah, mengamalkan diskriminasi. Benda-benda lagu tu keliru. Sebab apa? Sebab dia tidak faham. Kalau faham molek, tak ada jadi masalah. Tak ada jadi gap. Semua masalah cerah je lah juga. Molek baru tak boleh semua tu boleh cerah. Lelaki saja boleh cerah. Kalau boleh kau tina boleh cerah juga. Banyak lagi pucak kacir rumah tangga. Hak ni pun lagu tu juga. Dia hakkan sekat tu. Tapi dalam sejarah ni kalau kita tengok zaman Nabi semua mengaku hak dengan saksi tadi tak boleh. Sebab tujuan dia nak suruh payah. Nak suruh payah. Tetapi apa kalau bunuh orang, saksi dia 2 orang. Hak ni tidaklah bunuh orang, dapat kau kita kata dapat kau lah bagi orang hak tak faham, hak biasa ni, hak duduk melakukan benda-benda yang tak molek ni, dapat kau zina. Dia kata, apa yang siapa rejal gitu mah? Pas saksi kena lebih ramai. Hak ni saksi 2 orang, bunuh orang. Kalau saksi kena bunuh orang tu ramai, terlepas semua. Baru dekat. Terlepas semua bunuh orang sedap hati benar dia. Ramai benar orang mati. Sebab tu dari segi hukum ni, orang bunuh orang, saksi dia 2 orang tu. Pada dah. Pada dah. Bukan perlu ramai. Sebab kalau perlu ramai sepon ni, terlepas semua, sedap hati benar dia nak bunuh orang. Sebab kalau selagi 4 orang tak tengok jelas, tak kena dia, lepas semua. Sebab tu kita tengok dari segi hukum ni molek cara dia. Hak ni sesuai sini, hak ni sesuai sini. Padahal hak tu hukum bunuh orang, tapi sikit. Dia letak sikit. Lepas tu hak tu Imam Bukhari nak dia ambil daripada farjumha farada unais farajamha. Tu cerita hak ringkas. Adakah semudah itu? Bapa dia suruh pergi tanya, tu takut-takut perempuan tu nafi. Dia kata tak. Kalau tak, orang hak kata dia ni berzina dia kena sebab pun. Kes tuduh berzina. Itu tujuan suruh kita tanya. Bukan nak kita tanya tu, nak kita tanya kira nak rejah lalu. Nak kita tanya kalau dia menafikan. Dah tak cukup ni, saksi tak cukup, berapa orang? Hak tengok. Kena sebab lah kawan tu. Bukan makna nak mudah nak melaksanakan hukuman rejal tu saja, tidak. Pergi tanya tu sebagai selidik. Dan hak ni disebut fard, bukan makna selalu. Kalau dia ngaku kak rejal lalu. Bukan makna selalu. Fard di dalam bahasa Arab dia mengikut keadaan juga. Betul lah fard dia letakib selalu. Tetapi dia mengikut keadaan juga. Allah SWT mula-mula buat gini, lepas tu dia buat gini, lepas tu dia buat gini. Jadi selalu kalau lepas pada tu hak dia sebutkan dengan fakt. Tidak selalu juga. Tidak selalu. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izama. Selalu. Tidak selalu. Begitu juga kejadian langit ni, mula-mula dia buat gini, lepas tu dia buat gini, dengan fakt juga sebut. Tapi tidak mana selalu. Lama juga. Dia mengikut keadaan. Sebab itulah. Itulah kalau tak ngaji tak dapat. Dia pergi faham, setengah-setengah orang dia faham.
Oh tu rejal. Tidak lagu tu. Tetapi orang supaya Imam Bukhari dia faham molek. Dia nak ceritanya hakim kalau dia memutuskan sesuatu hukuman had, tidak semesti dia ada ketika dilaksanakan hukuman itu. Tak apa. Imam Bukhari faham daripada hadis ni. Sebab tak ada sebut di sini. Nabi SAW pergi sekali, ada sekali. Dan Nabi SAW suruh dia mesti mari depan aku. Kena laksana ke depan aku. Tak ada. Imam Bukhari faham molek. Kalaulah setiap pemimpin agung tu, kita kata agung lah, ataupun kita kata Perdana Menteri lah, setiap hukuman jenayah ni nak laksanakan hukuman jenayah, dia kena pergi. Orang benar lah, banyak benar kerja. Tak apa dah lah. Hakim yang dilantik punya sah, dia boleh dah buat. Itu cara faham hadis yang betul. Dia tidak pula faham kata selalu. Tak ada selalu. Ini mengaku. Dia katakanlah mengaku. Seperti yang kita sudah sebut dah bawah ni. Kalau mengaku, lepas tu dia tarik balik, kena? Tak kena. Kalau sudah pekong dah, paling anak batu tu, kena. Sakit dah. Dia tak mengaku. Lepas tu dia tarik balik. Kena. Tu kena tu. Tu semacam, biar mati. Tak. Banyak lagi perinciannya. Tapi di sini tak ada sebut. Sebab itu kalau kita baca hadis saja, ambil terjemahan baca. Kok Melayu kau kata kok Inggeris kau. Tak boleh. Banyak perkara lah akan timbulnya. Dia tak sering ngaji. Lagu tu. Ikut serah ni nasib-nasib lah. Kalau kita makan ubat orang royak gini-gini, kepeh perut ni makan. Ni nasib-nasib. Kalau tak kena gaya, nyawa terancam. Makan ni sihat ni. Ikut orang royak. Padahal lagu tu. Kalau kita tubuh kita pun kita beringat, awak cerdik, dia beringat walaupun ada kepentingan bagus ni. Makan ubat ni, orang kuat gini. Kalau dia cerdik, dia tidak buat lagu tu. Pergi tanya dulu sibuk Viagra ke apa, sibuk berapa ramai mati. Tak boleh, tak tu kalau tak boleh. Dia kena nasihat. Kena dapat nasihat daripada orang yang ahli. Boleh ke tidak? Kalau boleh sebanyak mana? Lagu mana cara? Kalau tidak mati, itu kalau tubuh mati. Kalau agama ni tak mati. Masalahnya sebelum mati tu lama kita duduk kotor, najis fikiran kita. Akidah lah rosak. Kita duk kata betul macam. Pada pelawan orang tak ada pasal. Kita yang tak betul, kita yang kotor. Banyak lah. Sekarang ni ramai ni orang munafik tak sih di timur ni. Benda-benda lagu ni tak sih. Kerah dia kata hukuman Islam. Kerah. Nak tawil lah. Bab qaulillah wa man lam yastati' minkum. Sikit je baca. Jadi ayat ni kalau tak ada duit lah, tak cukup belanja ke ataupun macam mana, tak boleh nak menikah dengan orang merdeka. Menikah dengan hamba. Boleh. Hak tak bolehnya lagu mana? Musafihat. Dengan berzina. Pergaulan tu secara berzina. Mengambil teman lelaki ataupun teman wanita dengan begitu saja. Dengan tidak berkahwin. Lepas tu bergaul sebagai suami isteri. Lagu tu tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Tak boleh. Hak bolehnya lagu mana? Berkahwin dengan orang merdeka. Ketika ada hamba dulu boleh juga. Dengan hamba pun boleh juga. Nak menikah dengan hamba. Kira-kiranya mas kahwin dia rendah, tidaklah perlu bagi sebanyak orang yang merdeka. Dari segi apa-apa pun. Itu cara dia. Sebab kalau berzina, selain daripada berdosa besar di sisi Allah SWT, kerana melanggar hududullah, dalam dunia ni kena. Dalam dunia ni kena hukuman. Sebab tu dia tak begitu.
babun idza zanat al amah. Kena berhenti sekat tu. Wallahu a'lam.